أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الفاتحة. Assalamualaikum Ustazah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين يا رب العالمين. وعليكم السلام. أهلا. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, kita sambung ya. Tak silap saya untuk tahun ni kita baru ulang bab makhraj huruf sahaja. Betul tak? Ulang kaji kan? Kita tak masuk lagi sifat. Kita habiskan dulu makhraj dan sifat, lepas tu baru kita ulang balik lah daripada awal buku. InsyaAllah. Okay. Kalau kelas yang tak habis lagi, dia sambung yang tak habis. Tapi mandangan kita dah habis, kita ulang balik daripada awal, insyaAllah. Hari ni kita tengok bab sifat huruf lah. Tapi hari ni saya nak minta peserta yang bentang, boleh ke? InsyaAllah Ustazah. Cuba. InsyaAllah. Mak Angah yang paling semangat, insyaAllah. Okay. Macam makhraj hari itulah kan, saya panggil nama dan bagi tahulah makhraj huruf. Okey, kita nak ulang kaji. Okey, kalau ikut pada latihan yang ada pada muka surat 233 tu, latihan tu dia memang bagi setiap huruf, semua huruf alif hingga ya. Jadi kena bagi tahu apa sifat yang ada dan tahap huruf. Okey, yang soalan tahap 3 yang exam hari tu tak ada bab sifat, tapi mana tahu tahun ni kan kita pun tak tahu. Okey, baik. Ibrahim hujan apa ni kan? Jangan. Okey. Baik ya. Okey, jadi sifat huruf. Sifatul huruf. Mak Angah ya? Boleh Mak Angah? Cuba Ustazah. Okey, Mak Angah buka kamera sikit. Boleh tengok Mak Angah. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat huruf ni? Sifat huruf. Apa maksud dia? Apa maksudnya? Makhraj huruf kita tahu dah. Makharijul huruf, tempat keluar huruf. Apa maksud sifat huruf? Sifat ni faham makna lah. Mengenai dia punya suara, nafas, bahagian pangkal lidah dia macam mana, lepas tu sifat tunggal dia ada ke tak, betul ke tak? Lepas tu ada ke mudah disebut atau susah disebut. Wah, itu dah habis satu tajuk. Okey, betul lah tu kan. Tapi itu kalau dari segi maksudnya sifat huruf ni kita nak cerita perihal ataupun keadaan suara huruf tersebut, perihal dia. Suara huruf tu yang keluar tu dia macam mana keadaan dia. Dia bunyi dia tebal ke, bunyi dia nipis ke, betul lah Mak Angah kata tu. Keadaan huruf tersebut, ciri-ciri yang ada pada huruf tersebut, sifat-sifat yang ada pada huruf tersebut. Jadi dengan adanya sifat huruf ini, kita dapat bezakan huruf itu dengan huruf-huruf yang lain. Okey, faham. Contoh ta dengan po. Kerana adanya sifat, bunyi ta dan to itu berbeza walaupun makhrajnya sama. Sebab sebelum ni kita belajar makhraj. Oleh kerana sifat, dia akan membezakan bunyi kedua-dua huruf itu. Tak
tak ada yang bunyi sama, alif hingga ya. Okey. Baik ya. Dia kata kat dalam buku ni boleh kita nak umpamakan seumpama kita nak kenal seseorang manusia lah melalui ciri-ciri yang menjelaskan rupa bentuk dia. Kulit cerah, kulit gelap, tinggi ke, tak berapa tinggi ke, badan macam mana ke. Itu ciri-ciri manusia. Jadi huruf ni pun dia ada ciri-ciri juga. Okey, dengan ada ciri tu kita dapat bezakanlah huruf. Bunyi-bunyi sesuatu huruf. Dan juga kita dapat tahu huruf apa yang sifat dia kuat. Huruf apa yang sifat dia lemah. Huruf apa yang lemah. Huruf apa yang kuat. Jadi bila kita tahu huruf apa yang kuat, huruf apa yang lemah, bila huruf ini berada bersebelahan dalam keadaan satu huruf itu sukun, satu lagi berbaris, maka kat situ kita boleh kategorikan dia akan jadi idgham kamil ataupun naqis dan sebagainya. Boleh ya? Okey, untuk sifat huruf dia ada dua, iaitu sifat yang ada lawannya dengan sifat tunggal. Okey, kita akan tengok sifat yang ada lawannya dulu. Okey, saya tanya seorang-seorang, nanti boleh ceritakanlah. Okey, sebab Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Okey, Cik Wan. Ada berapakah sifat huruf berlawan? Sepuluh. Ada 10. Okey, ada 10 sifat yang ada lawannya. Jadi ada 20. Okey. Boleh Cik Wan cerita yang pertama sekali? Sifat jahar dan hamas. Jahar dan Hamas. hamas. Okey, apa yang dimaksudkan dengan jahar? Jahar adalah jahar. Okey, kalau yang pertama ni jahar dengan hamas ni dia cerita pasal apa? Saya selalu sebut benda tu. Kita kena tahu yang pertama ni cerita pasal apa? Nafas. Nafas. Dia cerita pasal nafas. Sebab nanti kalau tahap 3 punya tu dia kena hurai. Contoh dia kata apakah maksud hamas? Jadi kita kena cerita. Okey. Dia cerita pasal nafas. Jadi kita kena tahulah. Yang mana jahar cerita pasal nafas macam mana, hamas cerita pasal nafas macam mana. Cuba Cik Wan huraikan sikit. Jahar dia tertahan. Nafas dia tertahan. Ya, Dan tertahan nafas ketika menyebut huruf tersebut. Okey. Hamas? Hamas nafas yang terlepas. Nafas yang terlepas. Okey. Okey, betul? Nak lagi tak? Okey, boleh. Okey. Last, cuba Cik Wan sebut apakah huruf hamas. Ta. Okey, ta. Apa dia? Fa. Fa, betul? Tapi kalau boleh, cuba hafal yang ayat tu. Supaya kita wazan dia tu apa benda dia punya tu kita hafal tu baru kita tak perlu nak ta, lepas tu fa dia tu. Okey. Okey, siapa tahu apakah? Fahasyahu. Okey, kena betulkan sebutan. Pertama sekali, jangan fahasyahu. Itu dah jadi huruf shin kat situ. Dia fahassa. Sa. Fahassahu. Syakhsun sakat. Sebab syakhsun tu dah ada shin di situ. Jadi fahasyahu tu kena betulkan ya. Sahsun sakat. Okey, fahassahu. Kita sebut yang ni mudah. Okey. Syakhsun sakat. Berapa huruf ni? Berapa huruf yang ada ni? 11.
2, 4, 6, 8, 10. 10. Maka baki lagi 18 huruf berada pada Jahar. jahar. Jahar ni kita sebut huruf tu tak ada nafas yang terlepas. Contohnya huruf yang tak ada dalam ni huruf hamzah. Hamzah kalau mati dia bunyi di dalamnya ada nafas yang keluar. Huruf ba, ab, dia ada qalqalah, tapi bila kita letak tangan kita kat depan mulut kita tak ada pun kita rasa nafas walaupun dia ada qalqalah. Ab. Okey? Itu maksudnya huruf-huruf yang hamas ini huruf yang bila kita sebut nafas kita terlepas. Okey. Terlepas nafas ketika menyebut huruf-hurufnya kerana lemahnya pautan semasa menyebut huruf-huruf tersebut. Kalau kita cerita tentang lemahnya pautan, pautan apa? Pautan. Apa maksudnya? Apa maksud lemahnya pautan yang menyebabkan huruf tu nafas dia terlepas. Pautan apa? Lemah pautan. Makhraj. Betul. Okey, contohnya bila saya kata huruf fa, huruf pertama huruf fa. Kita tu dia kata makhraj dan sifat ni dia berkaitan. Bila kita kata huruf fa, mana makhrajnya? Antara dua bibir. Perut. Bibir bawah. Perut tu dah betul dah? Perut bibir bawah. Menyentuh. Surat 214. Okey, gigi kacip atas. Hujung gigi kacip. Hujung gigi kacip atas tu ke perut bibir bawah. Jadi kerana lemahnya pautan. Kalau pautan tu kuat, dia macam ni. Dia rapat. Bila rapat terus, boleh tak nafas nak keluar? Tak boleh. Bila dah rapat terus tak boleh. Jadi lemah sahaja. Kita letak secara ringan sahaja. Fa. Fa. Sehingga ada ruang untuk nafas itu terlepas keluar daripada dalam. Itu maksudnya. Okey. Paling penting kalau kita nak bezakan qa dan kha. Okey. Qaf dan kha. Kadang-kadang bila ada orang baca kha dia tak bunyi, dia bunyi qa. Kenapa? Kalau qa dia kuat pautan dia. Kita naikkan lidah tu, lidah belakang tu, pangkal lidah ke lelangit keras tu, lelangit yang ada anak tekak tu, naik dan tutup. Qa. Punya kuatnya pegangan tu sampai dia melantun balik. Benda kalau tak kena kuat dia tak melantun. Kuatnya sampai dia melantun balik. Nafas pun tak boleh nak keluar. Tapi kalau kha, memang kita angkat pangkal lidah belakang. Tapi adakah sampai menutup ke lelangit? Tidak. Jadi dia nampak tak? Kenapa yang dikatakan nafas terlepas? Nafas tertahan. Okey. Kalau nafas terlepasnya ada ruang. Jadi contoh kalau kita nak buat huruf ta. Okey, sebab ta ni huruf syiddah. Syiddah ni dia kuat. Jadi kita letak kuat, kita renggangkan sikit supaya hamas tu boleh keluar. Roba. Okey, sebab dia ada hamas. Kaf ya, dia ada angin. Okey, baik. Terima kasih Cik Wan. Okey. Apa lagi ni? Noria Ali. Boleh kan? Cuba ya. Tak dengar. Kena buka mic. Boleh? Boleh. Okey, kita cuba. Yang kedua. Sifat yang kedua apa? Apakah sifat berlawan yang kedua? Tadi yang pertama Cik Wan dah bagi jahar dan lawannya hamas. Tertahan nafas, terlepas nafas. Maksudnya dia ni maknanya memang keluar nafas. Dia macam pa, dia duduk di perut bibir bawah. Kemudian keluar angin dah Ustazah. Okey.
Itu yang tadi, yang hamas tu. Ini yang kedua, sifat yang kedua. Sebab tadi kita kata sifat berlawan dia ada 10. Campur pasangan dia ada 20 lah. Jadi yang pertama adalah jahar dan hamas. Yang kedua apa? Sifat apa lagi ada? Bukan pasal fa dah. Sifat pula yang kedua. Tak benda Ustazah. Tak boleh. Okey. Siapa nak bantu Cik? Okay. Kak Hamdiah. Sifat syiddah dan rokhawah. Tengah-tengahnya ialah sifat tawasud. Okey. Tengah dia ada sifat tawasud sekejap ya. Cik Noria boleh rujuk muka surat 215. Tengok dekat situ. Itu ada tulis tu. Yang ketiga dan keempat. Sebab dia kira hamas yang pertama, jahar yang kedua. Maka yang ketiga dan keempat dan kelima. Dia tulis nombor 5, rikhawah. Okey, syiddah. Syiddah lawannya rikhawah. Di tengah-tengahnya ada tawassut. Okey, apa yang dimaksudkan dengan syiddah? Pasangan kedua ni dia bertahan dengan suara yang tertahan. Yang pertama tadi nafas kan, yang kedua ni suara tertahan apabila menyebut huruf-huruf tu. Kalau sifat syiddah maknanya suara kita akan tertahan. Contohnya macam huruf qaf, jim yang akronim dia ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Suara kita tertahan apabila menyebut huruf-huruf ini. Tapi kalau huruf sifat-sifat rakhawah, suara kita akan terlepas bila kita menyebutnya. Contohnya macam ha, kan? Huruf ha. Suara kita terlepas, ha pedas. Suara kita akan terlepas. Lepas tu di pertengahan dia adalah huruf sifat tawasud. Suara kita antara terlepas sedikit dan tertahan sedikit. Sebab dia sifat pertengahan, huruf-hurufnya lin omah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, perinci. Okey, kita tengok. Saya tulis ya. Saya ulang untuk yang lain. Kalau yang pertama tadi dia cerita pasal nafas. Yang kedua, dia cerita pasal bunyi suara huruf itu. So bila kita belajar huruf-huruf hijaiyah, kita kena tahu bunyi. Apa bunyi dia? Contoh huruf ha pedas bunyi dia. Huruf ghin bunyi r. Huruf kha bunyi kh. Huruf ra bunyi r. Itu adalah bunyi huruf. Jadi kita nak cerita tentang bunyi itulah. Okey? Bila kita sebut bunyi itu nak lepas, nak alirkan keluar ataupun kita nak tahan dia. Lawan dia adalah kha wah. Ini tahan, tertahan suara. Ini terlepas suara. Dekat tengah-tengah ni ada tawassut, pertengahan. Okey. Terlepas sangat pun tidak. Tertahan langsung pun tidak. Apa tadi huruf syiddah? Ajid. Ajid qatin bakat. Okey, kalau boleh cuba ingat ya yang ni. Fahathahu syakhsun sakat, ajid qatin bakat, lin Umar. Mudah daripada kita nak hafaz satu-satu huruf jadi susah kita nak ingat. Okey, hafal macam ni. Okey, saya tengok contoh huruf hamzah lagi. Tadi pun hamzah juga jahar kan. Hamzah mati. Apa kita baca ni? Siapa boleh bacakan? Yang dalam bulatan ni. Dia macam break mengejut. Itu maksudnya tertahan. Tertahan ni suara huruf hamzah ni. Tertahan. Dia tak baca dia tak ada mengalir ke apa, tak ada. Dia memang kita baca Quran, kita baca mu'minun. Kita tak baca kita alihkan suara dia, memang tak boleh. Okey. Kalau kita perasan huruf qalqalah semua masuk dekat sini. Okay, qaf, ta, ba, jim, dal. Dia tak boleh nak alih suara tu. Sebab apa? Kita letak dia kuat. Sehingga dia pantul balik. Okey, berbanding dengan huruf-huruf terlepas suara.
contoh tadi, Kak bagi huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepaskan bunyi ha tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepaskan angin ha. Kalau huruf tu huruf ghin misalnya pun dekat sini. Ghairil magh. Kita lepaskan bunyi ghin. Maghdubi. Jangan baca ghairil magh. Kita diam, terkejut. Ghairil maghdu. Tak boleh. Okey. Yang ketiga yang kat sini pun kena bagi perhatian. Huruf-huruf yang terlepas suaranya tetapi dia pertengahan. Lin Umar ada 5 huruf. Saya buka. Balik kamera. Okey, bila kita baca huruf tu kena lepas. Okey, kalau saya tadi Kak Amdiah kata yang kedua ni dia cerita pasal suara. Pasal bunyi. Saya nak tanya. Apakah bunyi huruf lam? Dia mengalir sedikit, dia tak boleh berhenti secara mengejut. Okey, buatkan bunyi dia. Apa bunyi huruf lam? Dia macam phonics lah. Kita orang belajar bahasa Inggeris kan, belajar huruf-huruf alfabet tu kan ada cara phonics kan. Bunyi huruf tu. Kalau dia berbaris, kalau dia mati, al. Okey, dia itu bunyi dia. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita jumpa lam mati, kita kena keluarkan bunyi dia. Cuma jangan banyak. Contohnya alhamdu. Ada lam mati. Alhamdu. Jangan kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak tak? Kita mati mengejut tu. Itu dah jadi Syiddah. Sama juga untuk huruf nun. Siratal ladzina an'amta. Nun tu mati. Walaupun hukum dia izhar, kita tak payah dengung, tapi kita jangan lupa kita kena bagi alihkan sedikit suara dia sebab dia tawassut. Kita tak boleh berhenti mengejut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Semua mengejut berhenti tu salah. Alaihim tu lagilah tak boleh sebab huruf ya, huruf rikhawah. Jelas tak? Okey, ada ain pun sama juga. Ain. Huruf ain pun kena jaga. Bila dia mati, kena alihkan sedikit suara je. Suara huruf ain. Okey. Apa contoh? Ta'malun. Itu contohlah. Tak boleh tak. Keras. Takut-takut nanti dia bunyi macam hamzah. Okey. Ain. Mim dengan ra. Ra pun sama. Getaran tak boleh terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak tu. Hirrahmanirrahim. Banyak sangat getaran. So kita kena belajar kontrol. Daripada jadi sikit saja. Okay. Jangan terlalu banyak. Boleh Cik Noria? Boleh okay, insyaAllah. Kena cubalah tu. Yang pertama tadi cerita pasal nafas. Atau apa nama sifat dia? Hamas. Dengan jahar. Ataupun Yang kedua ini adalah syiddah, cerita tentang suara. Apakah sifat yang cerita tentang suara? Iaitu sifat syiddah, khawah, tengah dia ada tawassut. Boleh? Yes, Cik Jatan cakap apa? Alif nun kan mati, jadi kita kena sebut jelas dia izhar, tapi mesti kena kan kita baca an. Maknanya kena betul juga. Dia kena ada. Tapi sebab tu nama dia tawassut, Cik. Sebab tu dia masuk dalam kategori tawassut, dia tak masuk dalam rikhawah. Kenapa nun dengan mim tak boleh masuk dalam rikhawah? Sebab kalau kita lepaskan banyak sangat suara nun, dia akan jadi dengung. Siratal ladzina an'amta. Dua-dua tu saya lepas banyak. Dua-dua jadi dengung. Sebab nun dengan mim ni huruf dengung. Huruf gunnah. Jadi kena ada sikit saja. Kita kena jaga. Tak boleh tak ada langsung, tak boleh juga terlalu banyak. Terlalu banyak dikuatiri jadi dengung. Jadi bila kita baca okay, kita kena lepaskan sikit bunyi yang mim pula bunyi apa? Bunyi tapi jangan banyak. Boleh ya? Terima kasih. Okay.
Sama. Yang ketiga, seterusnya normah. Ya, Ustazah. Normah. Ya, saya Ustazah. Okey, cuba cerita sifat yang ketiga. Ketiga. Ulang balik Ustazah ya? Bukan, ketiga tu maksudnya yang seterusnya lah daripada tadi. Tadi tu saya ambil poin pertama, poin kedua. Dengan lawannya tu saya tak kira. Okey, yang ketiga ataupun yang keenam lah. Istifal Ustazah. Isti'la. Isti'la lawan dia. Lawan dia. Istifal. Lawan dia istifal. Apa maksud isti'la? Isti'la tu meninggi. Meninggikan lidah. Meninggikan lidah. Lidah Terangkat, Ustazah. okey, lidah dia panjang. Lidah yang Terangkat. mana? Cuba detailkan. Lidah panjang. Memanjang lah. Bukan. Ha? Okey, lidah kan kalau kira daripada kerongkong kita keluar, kita jumpa apa dulu lidah kita? Kita jumpa pangkal, bukan jumpa huruf. Lidah tu sendiri. Kita kena ingat lidah ni, okey, bila masuk bab makhraj huruf, dia melibatkan berapa bahagian dalam lidah sahaja? 10. 10 tu kita dah khaskan dia punya makhraj. Tapi berapa bahagian yang ada dalam lidah ni yang nak kita guna bila kita nak sebut huruf? Kita ada apa yang di awal sekali? Pangkal. Lepas tu tengah. Lepas tu hujung. Lepas tu tepi. Bila kita pecahkan lagi detail baru dia jadi 10 makhraj khas daripada lidah sahaja. Ingat tak 10 tu? Okey. InsyaAllah ingat kan? Suka semangat tu. Okey. Jadi bila tadi Cik Kak Normah kata isti'la itu meninggikan lidah. Tepatkan lagi. Meninggikan? Maksudnya terangkat lah. Terangkat apa? Lidah yang bahagian mana antara 4 tadi tu? Terangkat pangkal lidah. Ya, betul. Terangkat pangkal lidah. Tinggi, meninggikan pangkal lidah. Isti'la ni kan, ali, ulun, tinggi. Dia tinggikan pangkal lidah ketika menyebut huruf-huruf isti'la. Apakah huruf itu? Jim, Sad, Dad, Ra, Ta, Qa, Dha. Bukan jim. Kha. Salah Ustazah. Okey, betul Ustazah. Okey. Titik dia di atas. Jadi kita boleh juga hafal ya. Khussadatin. Qid. Okey. Okey, itu adalah berapa huruf tu? 7. 7 huruf isti'la. Maka baki lagi berapa? Baki lagi Ustazah. 21. Semuanya huruf istifal. Jadi huruf-huruf ni bila kita sebut kha. Tadi kalau kita nak gabungkan dengan sifat-sifat sebelum kalau kita nak gabungkan dengan sifat-sifat sebelum. Boleh saya cuba gabungkan. Tadi kha yang pertama sekali dia hamas. Bila kita sebut angin keluar. Kemudian yang kedua dia suara dia kena lepas. Itu bunyi kha. Yang ketiga kita kena gabung sekali dia adalah isti'la. Bila kita sebut bukan kha. Jangan turunkan. Sebab tu bila kita sebut bunyi kha, tak bunyi kha. Kalau kita sebut kha, lidah tengah turun, pangkal lidah tengah rendah. Tapi kita angkat kha. Kha. Okey? Dia kena angkat pangkal lidah ketika menyebut 7 huruf ini. Maka bakinya kita rendahkan. Itu maksud istifal, rendah. Okey, pangkal lidah tu. Tak perlu angkat. Okey? Boleh ya? Terima kasih. Ustazah, sorry nak tanya. Huruf pa kan, dia huruf yang tebal, tapi bila dia berbaris bawah, dia nipis sedikit kan ketebalan dia. Lidah kita turun sikit kan Ustazah? Bukan. Dia lidah, tetap tak ada tebal. Tak okay. ada kena mengena. Dia tetap tebal. Cuma dia nak bagi tahu bila mana berbaris bawah, sebutan itu takkan dapat setebal ketika mana dia berbaris atas.
Ataupun ketika mana dia baris atas, lepas tu ada huruf mat lagi, contoh ada alif lepasnya. Dia panjang. Itu akan dapat lagi tebal. Kan kita ada tahap ikhfa. Ingat tak tahap ikhfa? Okey. Tahap ikhfa kan ada yang pertama sekali, yang tebal sekali adalah ketika mana dia baris atas, lepas dia ada huruf mat. Lepas tu yang kedua dia baris atas saja. Okey. Ketiga, dhammah. Ke mati dulu. Kemudian dhammah, ayat lahir bawah. Itulah. Tak ingat. Saya pun kena tengok balik. Okey. Dia ada 5 tahap ikhfa. Maknanya lidah kita tak berubah lah. Cuma cara kita menyebut tu dia macam nipis sikit. Cuma dia bila baris bawah tu dia ganggu lah sikit. Sebab tu dia kata dia takkan dapat setebal yang kalau dia baris atas. Okey. Tapi tetap kita kena angkat. Okey. Kalau tak angkat nanti dia takut jadi ki. Dia pergi depan sikit. Tak jadi kaf. Baik. Nur Hayati, Abdul Qadir. Sifat berlawanan yang keempat ialah itbaq dan infitah. Okey. Apa maksud itbaq? Itbaq dia kata menghimpit. Menghimpit dia mana? Itu dari segi bahasa. Dari segi istilahnya apa benda yang himpit ni? Maknanya lidah kita menghimpit ke langit-langit. Menghimpit ke langit. Kena cerita. Bila sebut lidah mana tu? Lidah. Dia tengah lidah dan pangkal lidah macam. Okey, tengah lidah dan pangkal lidah tu kena betulkan sebab ada huruf itbaq. Bukan. Pangkal lidah dia berkaitan dengan isti'la tadi. Tapi memang semua huruf itbaq adalah huruf isti'la. Ya. Okey, tapi bila nak cerita pasal itbaq ni, dia nak cerita huruf 4 ni bukan sekadar yang isti'la tadi saja, bukan sekadar yang pangkal saja terangkat, yang bahagian tengah dan tepi lidah tengah itu pun akan terang. Itu maknanya tepi lidah tepi. Kalau tadi pangkal, ini cerita lidah yang tengah dia pula. Okey. Angkatkan dia. Okey. Mengangkatkan tepi tengah lidah. Mengangkatkan tepi tengah lidah ke langit-langit. Okey, jadi 4 huruf ni adalah huruf yang kuat dan tebal lah. Berbanding kalau kita kata isti'la tadi ada 7, jadi 4 ni lebih kuat lah daripada yang baki tadi tu. Dan huruf 4 yang paling kuat. Sebab apa? Sebab dah sebut tu. Kenapa kalau cik kata tadi pula dia jadi paling kuat? Sebab dia ada semua sifat-sifat yang tebal, yang kuat. Okey, sifat yang kuat semua dia ada. Lagi tu dia ada qalqalah. Sebagainya. Okey, baik. Terima kasih. Huruf dia tadi tak sebut lagi Cuba sebut huruf dia 4 tu. 4. Ta, dha, sa dan dot. Okey. Sad dan dad. Okey, itu 4 huruf itbaq. Apa lawan dia? Infitah. Apa maksud infitah? Infitah maknanya Fatahah. Fatahah. Keluar. Pesuara kita keluar dengan terbuka. Jangan cakap pasal suara. Kita terbuka. Dia sama dengan tadi juga. Kalau tadi terbuka, itu yang saya nak perkataan terbuka. Kalau kita kata itbaq tadi itu melekat, menempel ataupun menghimpit. Tu. Iaitu bahagian tengah lidah kan, tepi bahagian lidah tu naik, menghimpit ke langit. Tapi kali ini infitah lawannya dia buka. Buka tu maksudnya dia tak perlu naik lah. Dia tak perlu himpit langit lah. Tak perlu angkat. Okey. Itu maksud infitah. Baki lagi 24 huruf tu. Semua ada pada infitah. Baik. Boleh Nurizah. Terima kasih. Yang kelima. Yang kelima, izlaq dan ismat ya Ustazah. Izlaq dan ismat. Okey, apa maksud dia? Kita izlaq. Izlaq Ustazah. Ya, izlaq. Izlaq hujung lidah atau ujung lidah dengan sebutan huruf yang mudah dan lancar.
Okey. Hujung lidah dan sebutan huruf yang mudah dan lancar. Dia jangan sebut hujung lidah tu pun tak apa. Tak payah sebut hujung lidah. Sebab ada huruf izlaq yang tak guna hujung lidah pun. Dia huruf bibir. Okey. Okey, maksud izlaq ni dari segi perkataan tu sebenarnya adalah lancar. Okey, lancar. Salah. Okey, kelancaran lidah. Iaitu huruf-huruf yang mudah disebut. Lancar disebut. Yang point ini dia lebih, dia merujuk kepada huruf-huruf Arab lah. Huruf-huruf hijaiyah ni. Okey, bagi lidah Arab, huruf 6 ini huruf yang mudah disebut. Yang lancar disebut. Tak perlu effort yang tinggi nak sebut huruf-huruf ni. Apakah huruf tersebut? Cik Nuriza. Farra, min, lub. Min, lub. Okey, fa, ra, mim, nun, lam dan ba. Maka bakinya dia panggil huruf Ismat. Keretahan lidah bermaksud suara yang berat dan sukar dilafazkan. Okey. Ustazah, saya tengok yang izlaq ni huruf bibir dengan huruf hujung lidah je. Hujung lidah yang kategori mana? Kumpulan mana? Lam. Hujung lidah mana ni? Kumpulan mana ni hujung lidah ni? Tepi lidah, Ustazah. Tepi lidah, dad tak masuk dalam izlaq. Tak ada lam, nun, ra tadi. Lam, nun dengan ra. Kumpulan hujung lidah naik ke langit. Kemudian ada huruf syafatain. Kecuali huruf apa yang tak ada dalam syafatain ni? Wow. Sorry. Huruf waw tak ada. Kerana huruf waw adalah huruf yang dikeluarkan dari bibir tetapi ia tetap digolongkan sebagai huruf ismat kerana pelaksanaan sebutan tersebut dengan memuncungkan dua bibir dan memastikan ada rongga semasa pemunculkan tersebut. Jadi berbeza dengan huruf fa, mim, ba. Jadi sebab tu dia tak termasuk dalam kategori yang mudah. Okey. Dia kena ada kena muncul. Orang kita senang, orang kita suka muncul. Arab dia susah nak muncul. Okey. Itu sebablah kalau kita mungkinlah kita rasa ada je huruf susah. Kalau saya sendiri pun saya rasa ra itu susah. Tapi yang bagi Arab dia rasa senang sebab hujung lidah saja naik je ke langit. Okey. Allahu a'lam. Habis dah. Sifat berlawan kan, mudah ya. Jadi duduk saja kena cuba bercakap seorang ke, cuba ajar ke, ikutlah nak buat recording ke, record ke, suara sendiri bercakap, cuba cakap 5 sifat yang berlawan tadi. Pertama kita sebut cerita tentang nafas iaitu hamas dan jah. Yang kedua cerita tentang suara syiddah, tawasuk, rikhawah. Yang ketiga cerita tentang pangkal lidah nak angkat ke, nak tinggi ke, nak rendah iaitu isti'la dan istifal. Yang keempat cerita tentang tengah lidah tu. Dan bahagian tepi lidah tu kita nak angkat itbaq atau infitah. Yang kelima cerita tentang huruf mana susah sebut, huruf mana senang sebut, idlaq ataupun ismat. Cuba hafalah. Hamas, fahathahu syakhsun sakat, syiddah ajid fatin bakat. Okey, tawassut lin Umar, isti'la khussa daqtin qidh. Itbaq senang. Sada, ta, za. Sikit je nak kita nak hafal tu. Selalu. Saya rasa macam ramai dah dapat tu. Fahathahu syakhsun sakat. Sebab dah selalu kita cakap. Okay. Yang tu je lah. Alhamdulillah ada kan. Okay. Alhamdulillah ada. Lepas ni mungkin saya kena selalu sebut yang ajid qatin bakat. Atau khussa daqtin qil. Supaya serap. Dia susah sikit sebab dia huruf isti'la semua tu. Khussa daqtin qil. Okay. Agak susah sedikit. Habis. Okay, habis. Okay, kita pergi terus kepada sifat yang tak ada lawan. Ya, saya. Nak tanya yang itbaq ni. Macam mana nak sebut dia kata dia tertutup ruang udara juga tu. Itbaq. Sad, ta, za. Ya, sad, dad, ta, za. Tetapi kadang-kadang tengok pada makna ni jadi tengok pada huraian tu dia jadi pening. Mana dia?
Itibak, muka surat 217. Kat mana cik kata? Muka surat 217 nombor 8. Huruf Sorry, itibak ada 4. Sodok tolong. Pelaksanaan sifat ini berlaku dalam semua keadaan, sama ada dalam keadaan sukun maupun berbaris. Perkataan itibak bermaksud menghimpit atau melekapkan. Dari segi istilah tajwid, melekapkan tepi lidah ke langit-langit semasa menyebut hurufnya dan menyebabkan suara terhimpit di antara keduanya. Sifat itibak bukan sekadar terangkat lidah sahaja, seperti yang berlaku pada isti'la. Huruf qa, ghin dan kha tergolong dalam isti'la sahaja. Ini dia dah pecahkan balik. Sodok tolong kedua-duanya sekaligus. Ini bermakna selain terangkat lidah, ia juga disokong dengan dempikan bahagian tepi lidah ke langit. Jadi pening dengar bahasa dia. Dia menjadikan 4 huruf ke atas paling kuat dan tebal. Tak ada pula cakap pasal nafas, cik? Tertutup ruang udara. Ada saya baca kat mana tulis tertutup ruang udara. Itibak. Kalau iftitah dia terbuka ruang udara. Tak ada. Tepat ke nak cakap pasal udara? Sebab udara ni tak tahulah kalau dia dimaksudkan udara tu udara yang di dalam saja. Dia tak libatkan keluar. Sebab kalau kita nak tengok huruf sod ni huruf hamas. Huruf sod, huruf Hamas. Ya. hamas. Jadi bila angkat yang belakang meninggikan, tidak sampai kadar menutup belah langit. Kalau kita nak sebut huruf sod, jadi belakang terangkat, tepi tertutup, jadi masih ada ruang untuk nafas keluar. Kena tengok balik lah. Okay. Tapi saya dia tak adalah berkaitan sampai kata mungkin yang dimaksudkan tu udara dalam mulut ni. Dalam mulut. Dalam maksudnya angkat tu angkat yang sampai angkat betul kat tepi tu. Gitu. Yang tepi tu, yang belakang tak ada kaitan. Okay, belakang tu kita tinggikan. Tapi kalau belakang, kalau qaf lain pula, dia memang sentuh ke langit. Dia qalqalah. Okay. Baik. Allahu a'lam. Boleh Okay, Cik Rahimah Syamsuddin. Sifat tunggal. Qalqalah. Qalqalah maksud dia. Apa maksud qalqalah? Qalqalah lantunan. Dari segi tajwid bermaksud gegaran. Gegaran. Kat sini dia guna gegaran suara ataupun pantulan lah suara ketika sebut huruf tu. Okey. Suara tu dia memantul kuat. Sebab apa dia pantul? Sebab kuat sebutan. Kuat sebutan ataupun kuatnya pegangan makhraj. Kuat sangatlah sampai dia melantun balik. Okey, cuba cerita. Cuba cerita hurufnya. Hurufnya qatbun jad. Susah sikit Saya pun tak guna qatbu jad. Saya guna baju dan kotor. Okey, nampak macam susah je. Qutubu jad. Okey. Guna baju dan kotor ataupun baju dah kotor. Okey. Itu cara mudah lah. Ataupun dari dulu saya hafal qaf toba jim dal. Masuk masjid ni baru dengar baju kotor tu. Okey. Okey, tahap qalqalah. Okey, ketika mana qalqalah ni berlaku? Itu satu. Orang tanya. Ketika mana qalqalah itu berlaku? Bila dimatikan saja. Bila kita baca huruf qalqalah itu dengan sukun, sama ada memang sukun asli ataupun sukun mendatang. Sukun mendatang tu maksudnya ketika kita waqaf dia jadi sukun. Qul huwallahu ahadun. Tapi bila kita waqaf dun tu jadi mati. Itu maksudnya. Okey, ketika dia berbaris, kita baca dengan baris. Okey, tahap qalqalah. Tahap yang qalqalah, tahap yang cerita ikut fahaman sendiri. Jadi ikut ayat buku lagi jadi pening. Apa tahap qalqalah yang cik tahu? Qalqalah akbar. Qalqalah akbar, ya, huruf yang bersabdu. Ini tahap qalqalah yang paling kuat. Contoh
contoh Okey, tabat yada. Baca ayat tu. tabat yada Abi Lahab wa tab. Baca betul-betul. Tabat yada abi lahabin. Baca dengan dengung semua. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Okay, biung tu kena naikkan suara ke hidung. Jangan biu, biu, biu. Dia dah masuk tapi suara tak naik ke hidung. Tabat yada abi lahabin. Saya masukkan dalam waw, tapi suara saya tak naik ke hidung. Jadi tak cukup lagi. Dia kena masukkan dalam waw, suara kena naik ke hidung kerana dia dengung. Biung, biung. Beza dengan biu. Okay. Yung saja. Yung biung naikkan suara ke hidung. Biung wa tab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Okey, itu qalqalah akbar. Okey, huruf qalqalah yang ada sabtu ataupun syaddah. Okey, cerita pasal tahap yang kedua. Tahap kedua sugro. Tadi dah sebut akbar, maka sebutlah kubro dulu. Kubro. Okey. Kubro ni Bila diwakaf. Wakaf dia mati. Jadi sukun. Dan wakaf saja. Kalau tak sebut. Huruf yang sukun. Huruf qalqalah yang sukun yang berada di mana? Ada akhir ayat. Akhir ayat. Betulkan sikit. Akhir apa? Akhir perkataan. Dia tak semestinya akhir ayat. Ya, perkataan. Akhir perkataan. Cuba tengok muka surat 221 B tu. Qalqalah sukun akhir perkataan. Ada contoh dia bagi. Wasjud wa qatarib. Di manakah huruf qalqalah kubra? Kubro yang akhir kalimah saja. Akhir kalimah. Apa? Sebut huruf dia. Apa yang ada dalam ayat ni tadi? Wa qatarib. Satu sahaja ke? Wasjud. Dia nak bagi tahu dal itu pun adalah qalqalah kubra walaupun dia bukan di hujung ayat. Dia kat tengah ayat tapi dia di hujung perkataan. Wasjud. Maka dia kubra. Wa qatarib. Ba itu qalqalah kubra. Qaf itu qalqalah sughra. Okey, wa ma kasab itu yang di hujung yang sukun arid. Ustazah nak tanya. Kalau dalam peksi dia suruh suruh bagi ke contoh ayat dia, petikan ayat? Ada soalan dia suruh tunjuk macam baru ni exam dia minta ayat saktah. Dia minta ayat saktah. Contoh ayat yang ada saktah. Ada 4 je dalam Al-Quran. Ramai orang tak ikhlas. Kalau hafal memang boleh tulis. Ramai orang tak ingat dia tulis je lah. Kahfi ayat 1. Ataupun dia tulis surah Yasin. Tapi tak ingat kan. Tapi kalau hafal, dah biasa hafal surah dah biasa baca, insya-Allah kan. Surah Al-Kahfi tu ada Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tulis je lah. Tak pun tulis je 'iwaja. Tulis nombor 1, tulis qayyimah, selesai. Boleh. Okey. Surah Yasin mimma raqadina hadza. Okey pun boleh tulis contoh. Cubalah kalau boleh ingat-ingat contoh-contoh ni ataupun ambil je yang mudah. Macam tadi qalqalah akbar kita ada surah Al-Masad. Tabat yada abi lahabin wa tab. Surah kalau qalqalah kubra kita ada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu dah jadi qalqalah kubra. Okey. Okey, apa maksud? Habiskan dulu. Cik Rahimah, qalqalah apa lagi satu? Surah. Surah.
Dia Apa berada maksud qalqalah sughra? Dia berada di di tengah-tengah perkataan. tengah-tengah perkataan. Okey, jadi baca dia macam mana bunyi dia? Iko. Okey, kita baca dia seolah-olah dia berbaris atas. Kita tak baca iqra. Itu jelas kan dengan mati dia kan? Jadi kita baca iqra. La yatgha, macam la yatgha. Seolah-olah umpamanya nak kata lembutnya lantunan tu. Ruja'a. Okey? Abadan. Kita tak baca abdan. Kita tak baca dengan kuat dia punya lantunan. Okey. Terima kasih Cik Rahimah. Lulus ni kalau dapat soalan ni. Okey. Tapi dalam buku ni dia ada cerita tentang qalqalah berbaris. Tak apa, boleh abaikan. Okey. Kemudian sambung. Cik Zaitun. Sifat tunggal yang kedua. Lin. Boleh? Lin, waw dengan ya. Waw dengan ya. Itu adalah sifat tunggal yang kedua. Cara dia sebut dia mudah dan lembut. Itu dia, lembut. Lin ni lembut ya. Lin ni maksudnya lembut, iaitu suara yang mengalun lembut semasa melafazkan huruf waw dan ya yang berbaris fathah sebelumnya, iaitu sama macam kaedah mad lin lah. Dia dibaca macam mad arid sukun 2, 4, 6 harakat. Ya, betul. Sebab kalau dia tak berhenti, dia tak jadi harakat panjang lah. Kalau kita tak waqaf, dia tak jadi panjang, dia jadi satu harakat saja. Okey, baik. Tapi sebutan dia memang lembut. Okay. Baik. Cuma dia beza dengan mad arid sukun. Mad arid sukun mati kan, huruf akhir tu dimatikan kerana waqaf. Cuma dia ada ya lin, kemudian ada mati. Dan sebelum tu baris atas. Beza dia, kalau mad lin dia melibatkan baris atas sahaja. Huruf waw dan ya. Satunya lagi dari segi huruf. Kalau mad lin, waw dengan ya sahaja. Kalau mad arid disukun, alif, waw dan ya. Okey. Lagi satu. Huruf mad. Saya tulis boleh tak? Okey. Okey. Mad lin, ya dan waw. Mad arid sukun, alif, waw, ya. Mad lin ada syarat, sebelum ya dengan waw mesti baris atas baru dia jadi mad lin. Alif, waw dengan ya dia balik kepada basic mad asli. Kalau dia alif, sebelum dia baris atas. Kalau dia waw, sebelum dia baris depan. Kalau dia sebelum dia baris bawah. Okey. Okey, kemudian huruf yang mad lin dengan mad arid disukun pun sama juga selepasnya. Ini mesti ada huruf mati. Okey, ini pun selepasnya ada huruf mati. Selepasnya. Sama. Bezanya. Ada beza. Okey, kita tengok. Alaik. Contohnya kan. Alaik. Alaika. Ini muslimuna. Bezanya mad arid dan mad lin kalau waqaf baru jadi panjang kalau waqaf baru jadi panjang 2, 4, 6. Okey. Waqaf. Tapi kalau wasal tak jadi. Satu harakat saja. Alaika. Laika. Dia tak boleh alaika. Tapi mad arid li sukun kalau waqaf dia sama macam mad lin. 2, 4, 6. Tapi kalau wasal kita baca apa? Asli. Dia jadi 2. Dia mad asli. Okey.
Oh, dua-dua ada mati Dua-dua ada mati. Dua-dua kena syarat ada mati baru dia boleh jadi nama dia ni ma'arid disukun dengan madlin. Alaika, kalau kita tak berhenti, tak mati yang belakang ni, maka dia jadi tak madlin, dia tak jadi madlin. Bolehlah nak kata huruf lin, tapi madlin, hukum mad dia mesti baca panjang. Bila nama dia mad dia mesti 2 atau 4 atau mesti paling sikit tu 2. Samalah muslimun, kalau kata tak mati selepasnya dia jadi mad asli. Dia tak jadi ma'arid disukun. Bila mati selepasnya baru dia jadi ma'arid disukun. Okey. Dan dia berlaku ketika kita nak wakaf saja kan Ustaz? Tu yang kata selepasnya mesti sukun tu. Ini maksudnya wakaf lah ni. Okey. Boleh Okey, terima kasih Ustazah. Sama. Yang sekolah tadi dia kata dalam buku ni dia ada satu tahap lagi, itu tahap 4 dah. Itu tadi yang saya sebut tu dalam buku ni. Skip. Saya skip je. Ambil yang 3 tu je. Kalau orang tanya tahap qalqalah jawab 3. Okey. Okey. Itu yang berbaris. Baik. Tadi Cik Zaitun dah. Kak Norini. Ya Ustazah. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Lagi salah satu. Tafashi. Apa maksud tafashi? Sebut pun dah bunyi dah maksud dia. Hemburan. Berhamburan. Okey, berhamburan. Ada satu huruf sahaja iaitu shin. Shin ada hamburan yang kuat. Okey. Okey. Betul? Sambung. Apa? Nur Azwana. Kasih Kak. Nur Azwana ada? Boleh bagi salah satu sifat tunggal. Title Ustazah. Okey, tak apa. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Tak apa. Ada lagi tak? Ada lagi. Siapa lagi? Tin ada? Tin Mariamah? Ada Ustazah, ada. Okey, bagi salah satu sifat tunggal. Takrir. Okey. Bagus semua tak ikut buku ni sebab macam sekejap belakang, sekejap depan maksudnya ingat. Okey, takrir apa maksud takrir? Getaran Ustazah. Getaran pada apakah? huruf. Huruf Okey. ra. Huruf ra, satu sahaja huruf yang ada getaran. Dia bergetar, okey? Jadi kena elak macam saya kata tadi, bila kita gabungkan dengan sifat-sifat yang lain, huruf ra ini kita kena elak daripada berlebihan dia punya getaran. Sebab dia huruf tawassut. Bukan rikhawah. Dia tawassut. Tapi dia bukan syiddah. Kalau syiddah dah jadi tak ada getaran, Allah. Dia kena hir, kena getar dulu. Okey? Baik, terima kasih. Syatariah. Okey je Sorry. Satu benda saya nak tambah tentang ra. Ada masanya ra ini dia ada sifat isti'la. Dia ada masa dia jadi tebal. Ada masa kita baca huruf ra, kita kena angkat pangkal lidah belakang. Selain kita gulung lidah depan itu untuk kita getar. InsyaAllah saya tak. Okey. Kita juga kena angkat pangkal lidah belakang ketika mana? Bila masa kita nak angkat? Ya? Ketika mana bacaan dia bacaan tebal. Ketika mana bacaan dia bacaan tebal. Ra di atas. Ra di atas. Ra di depan, ra mati sebelum dia baris atas, ra mati sebelum dia baris depan, ra mati sebelum dia baris bawah tapi selepasnya huruf isti'la. Ra mati tapi sebelumnya kasrah aridah. Ataupun kita kenal ra mati sebelum dia ada hamzah wasal. Contohnya amir tabu, walaupun mi tu baris bawah, kita baca ra tu tebal irji'i liman irtada. Okey, banyak ya. Kita nak kena ingat. Okey, sama dengan lam lah keadaan dia. Lam pun ada masa kita kena baca tebal iaitu pada lafzu jalalah.
Ustazah, maknanya kalau kita sebut sifat huruf ra, kita nak masukkan ke? Kadang tak payah. Sifat yang common lah, yang general sajalah. Sebab dia berubah. Tapi ini yang kita bincang ni dia tetap. Okey. Apa pun baris dia kena ada getaran. Contoh kita ambil sifat isti'la, apa pun baris dia kena tebal. Okey, shin dia berhamburan, apa pun baris dia kena berhambur. Okey, sifat asli dia lah. Sifat asli dia. Tapi kalau yang tadi yang saya cerita tadi dia ikut keadaan. Ketika mana dia tebal kita kena angkat pangkal lidah. Tapi dia nipis ri tak perlu kita baca. Ri. Tu angkat tu ri bunyi tebal kan. Dia ri. Okey. Baik. Apa tadi? Sorry. Siapa tadi? Saya. Sataria. Okey. Minta maaf. Okay. Hilang dah sebab bila saya ubah ni saya slidekan ke tepi, slidekan balik dia dah tak tersusun macam tadi dah. Okey baik. Sambung. Okey. Ada sifat istitolah. Istitolah. Satu huruf iaitu dot. Apa maksud? Memanjang. Memanjang. Di tepi lidah, di kiri sebelah kiri atau kanan, ataupun di tengah. Di tengah boleh kan? Apa maksud di tengah? Di tengah tu lidah di kedua-dua tepi lidah memanjang melekat ke kedua-dua belah gigi. Boleh ha? Saya tak mampu nak buat. Kena tebal, kena lebar lidah tu. Kena lebar lidah. Okey. Kenapa nama dia memanjang tu? Kenapa nama dia istitolah? Kenapa dia guna kata istitolah tu? Kenapa dia namakan memanjang? Lidah tu daripada pangkal lidah memanjang ke hampir ke tempat makhraj lam. Okey, makhraj tak kena tu. Bukan yang itu, bukan daripada pangkal ke lam. Cuba tengok betul-betul daripada mana yang dikatakan memanjang ni? Makhraj dia yang panjangkan sepanjang tu kan Ustaz? Sepanjang tu apa yang panjang tu? Sebab bila kita meletakkan lidah kita ke sisi kan. Tepi lidah. Sepanjang sisi lidah sepanjang menyentuh sisi gigi geram lidah atas. Kita kena detailkan sikit. Saya faham je maksudnya panjang tu panjang yang mana? Tepi lidah ni kan panjang pangkal, tapi kita kena cakap panjang kerana apa nama dia istitolah? Dia diambil kerana bermaksud panjangnya makhraj. Huruf lam itu. Makhraj tempat keluar dia tu panjang. Kalau huruf lain contoh hujung lidah je sentuh, pangkal lidah saja naik. Tapi dia ni panjang dia punya makhraj tu. Tadi yang Kak Syataria cakap tu panjang tu yang mana? Daripada pangkal sampai ke tempat lam. Lam mana? Lam jauh kan? Lam depan ni. Lam di langit depan awal. Jadi daripada pangkal sampai ke sini hujung tepi lidah kita tu kena bahagian tepi. Maksudnya sepanjang daripada awal geraham ni ikut. Kalau nak ikutkan kepada pangkal sini sampai ke sini depan. Sebab tu dia sebut kan daripada pangkal lidah tepi bahagian mula daripada pangkal hingga ke makhraj huruf lam. Huruf lam kat depan dia langit awal. Lam, lepas tu baru nun, lepas tu baru ra. So kita boleh kata sepanjang dia sepanjang sisi lidah kita kan? Sepanjang sisi lidah pun boleh lah. Tapi takut juga lidah kita tak tahu yang dalam ni kot panjang. Sebab tu dia sebut tu. Sebab tu dia sebut daripada pangkal tu je bahagian tepi dia tu sampai ke tepi. Pangkal lidah bahagian sisi lah maknanya. Jadi makhraj lam tu makhraj yang depan ni lah. Lidah tu kan. Panjang lah maksudnya. Sebab tu lah dia pun dinamakan istitolah. Tapi bunyi dia kita tak sampai sekarang tak pandai Ustazah bunyi istitolah tu. Okey, bunyi dia kenapa dia susah sikit? Satunya dia kena guna tepi lidah. Kemudian dia juga isti'la. Kemudian dia juga itbaq. Okey, kalau yang lain tu mungkin senang sebab angkat pangkal lidah, tengah lidah. Tapi dia nak kena sengatkan lidah ke tepi kan. Kadang-kadang orang dah bawa lidah ke tepi tapi tak terangkat yang belakang. Itu bunyi do. Dia tak tebal. Dia tak jadi do. Dia tak jadi do tebal ya.
Okey. Praktis banyak. Baik. Dia sifat rakhawah susah kan? Dia sifat rikhawah. Itu lagi satu Dia susah. berangin sikit. Dia nafas terlepas sedikit. Kan? Suara kena terlepas. Suara terlepas. Dia suara kat dalam ya. Jarang orang susah nak dengar sikit. Kalau kita baca online lagi susah nak dengar. Dari depan tu insya-Allah. Okey. Boleh ha? Kita teruskan. Ya. Cik Rahma belum ya? Okey. Cuba bagi satu. Ada lagi ni. Sifat tunggal yang tak disebut. Sifat tunggal. Sofir. Sifat sofir ni dia nak sebut sofir. Aduh, dapatlah sofir. Sofir ni siulan yang kuat. Bunyi siulan. Okey, bunyi siulan. Okey, apa huruf yang ada siulan ni? Ya, ni bunyi desiran yang sangat kuat ketika menyebut huruf berdesir. Dan paling kuat, desiran paling kuat ialah ketika sukun. Ketika sukun. Huruf tersebut. Apa huruf yang cik sebut huruf tersebut tu apa hurufnya? Sebutnya ada 3. Ada 3. Apa hurufnya? Sad, Zai, Sin. Betul. Sad, Zai, Sin. Semua itu huruf yang sama makhrajnya. Mana makhrajnya cik? Cik Rahma ingat tak? Mana makhraj huruf 3 ni? Hujun lidah di pangkal gigi. Bawah. Kena sebut tu gigi mana? Gigi banyak kan? Ke Gigi belakang bawah. gigi kacik Bawah. Pangkal belakang gigi kacik bawah. Itu adalah huruf-huruf sofir. Okey. Silap saya dalam bahasa Arab burung kita panggil sofir. Silap saya lah. Saya tak berapa ingat dah. Okey. Sofir. Okey, tapi sofir ni, siulan ini dia berbeza ya. Sad, Zai dengan Zai. Sad, Zai dengan Sin. Okey, kalau Zai ni dia, kalau kita ni lebih kepada nak kata buzzing lah. Ataupun panggil apa bahasa Melayu buzzing ni? Buzzing. Tak boleh nak terjemah. Tak boleh nak terjemah. Bunyi lebah. Bunyi lebah. Bunyi lebah itu termasuk dalam kategori siulan. Okay, bunyi lebah itu termasuk dalam kategori siulan. Bunyi siulan sin dengan sod pun walaupun satu tebas satu nipis pun dua-dua masih dalam kategori siulan. Okey, selalunya sebab kita takut kita faham, kita ni Melayu ni faham siulan tu yang bersiul tu. Yang orang bersiul tu kan. Tapi tak ya. Kalau faham ya. Zai, siulan ni lain sikit macam bunyi lebah. Kemudian sod dan sin tu kita lah bunyi desir tu kan. Okey, baik. Terima kasih ya cik. Apa belum? Cik Jamalia ada. Ya. Ada lagi tak? Wassalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi tak? Rasanya dah habis. Habis Sofi dah? sudah, Qaqalah sudah, Lin sudah. Inhiraf. Inhiraf. Punah pun belum. Allah, yang ni susah sikit Ustaz. Sebab tu dia tinggal yang tu ni. Okey. Cuba cerita sikit inhiraf. Allah Akbar. Lidah melencong. Lidah melencong. Itu kalau ikut buku ni ya. Tapi saya nak betulkan sikit ya. Saya pun dah banyak kali ulang lah kan. Okey. Dari segi saya tak berpegang dengan apa yang dalam buku ni lah. Dari segi maksud inhiraf. Inhiraf memang dari segi bahasa maksudnya melencong. Tapi dari segi istilah, kalau huruf lam dengan ra ini melencongnya al-hawa. Saya selalu cakap inhiraf al-hawa. Lencongan angin udara yang dalam mulut tu yang melencong kerana lidah kita dah melengkung naik atas kan. Maka dia dah melencong. Okay, saya tak berapa setuju dengan melencong. Wallahualam, mungkin ada cara bacaan yang itu, tapi kalau saya bukan melencong lidah ya, dia melencong udara. Wallahualam. Okay.
Maksudnya maksudnya melencong, nak nipiskan lam. Itu yang dilencong kan macam tu. Bukan. Ingatkan saya nanti saya share video, ada gambar, ada video dia tunjuk. Dia memang ada tunjuk lidah di atas, kemudian dia bagi buat anak panah yang menunjukkan lencongan udara dari dalam mulut tu. Ingatkan saya untuk saya share video tu. Tapi video tu dalam bahasa Arab, tapi boleh tengok gambar tu, mungkin boleh nampak apa yang dimaksudkan dengan lencongan ya. Bila lidah naik atas, jadi udara tu dia nak pergi, dia dah kena block dengan lidah tu, dia melencong. Gitulah. Okey. Laisa inhiraf al-lisan, bukannya melencong di lidah. Ada juga orang baca al, dia pergi lencongkan lidah dia ke tepi. Okey. Lidah naik je ke atas al pada langit awal, dan yang berlaku lencongan itu adalah lencongan udara. Baik, ingatkan saya kok lupa nak share dalam grup. Baik. Terima kasih Cik Jamalia. Ada tak siapa lagi yang tak kena? Cik Mariah belum Mariah Jaafar. Ke dah? Belum Ustazah. Belum. Ada lagi? Ada. Sifat tunggal. Dah habis 7. Tinggal satu lagi. Ada satu lagi. Guna. Saya kakala, lid, inhiraf, takwir, tafashi, istitola. Okey, gunnah ada gunnah. Okey. Oh, gunnah ada. Dia mesti ada kenaan dengan mim dengan nun. Dia ada sukun. Nun dan mim. Yang bersukun dia ada sifat gunnah. Okey, iaitu sifat apa maksud gunnah? Memasukkan. Dengung. Okey, dia ada sifat dengung, bukan bermasukkan. Idgham baru bermasukkan. Gunnah ini dia dengung, iaitu suara sengau yang keluar daripada pangkal hidung. Itu maksud gunnah. Okey, suara yang keluar daripada pangkal hidung pada keadaan tertentu, nun dan mim ini dia kena ada dengung. Baik. Okey. Kalau dalam buku ni dia ada tambah lagi satu, iaitu khafa. Tapi tak apalah, tak payahlah suara yang tersembunyi. Contohnya suara mat. Tak apalah, ambil yang masyhur saja. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ada siapa-siapa yang tak kena lagi? Azah. Betul tak? Azah. Belum kena kan? Okey. Bila dah tak kena ni, kita nak bagi satu soalan yang lain sikit. Boleh ya? Cuba. InsyaAllah. Cuba sebutkan sifat-sifat yang ada pada huruf zal. Dal, zal. Ujung lidah bawah lagi kacik. Okey, sebut daripada sifat berlawan tadi. Pertama zal. Jahar atau hamas? Jahar. Okey, betul, jahar. Bila kita sebut huruf zal tak ada nafas. Sebab tu bila kita baca contoh perkataan wa iz qala rabbuka, wa iz. Jangan wa is. Ramai mengaji wa iz wa is. Dia keluar angin. Sa. Makhraj sama dengan sa, jadi kena hati-hati. Baik, yang pertama jahar. Yang kedua rikhawah. Betul, dia kena lepaskan suara. Apakah suara zal? Apa suara zal? Apa bunyi huruf zal? Bunyi dia bunyi bazing, tapi bazing dia tak kuat sebab lidah kita dekat situ. Wa iz. Dia bunyi bazing juga, bunyi huruf Z, tapi lidah kat luar. Kalau huruf zai bunyi Z juga tapi lidah kat dalam. Jadi bazing dia kuat sebab tu dia sofir. Wa iz itu kalau zai. Okey, yang kedua dia rikhawah. Yang ketiga istifal. Betul. Lepas tu infitah. Lepas tu lancar. Izlak. Betul ke lancar? Susah nak sebut. Oh, dia punya tu farminluk. Farminluk tu saja, tak ada zal. Jadi ada dia ismat.
Ismat. Okey, jadi Zal ada berapa? Berapa sifat? Ada berapa tadi? 5 sajalah yang berlawan sebab dia tak ada sifat tunggal. Dia tak ada sifat tunggal. Okey. Siapa lagi? Terima kasih. Terima kasih. Okey, siapa lagi yang tak kena? Ada tak yang tak kena? Semua dah. Macam dah semua. Okey, siapa nak soalan? Siapa nak cuba? Nak cuba. Nah, okey. Bangah huruf lam. Lam. Huruf lam dia ada tunggal ada. Bukan, daripada awal, daripada lawan tu. Kita ambil daripada awal. Lawan dulu. Lam jahar sebab dia suara dia tak ada nafas. Okey. Lam lin Omar. Lam tawasud. Tawasud, betul. Yang ketiga? Dia infitah sebab bukan. Ketiga baru yang isti'la istifal. Istifal. Dia istifal. Okey. Yang ketiga, yang keempat? Infitah. Yang kelima? Infitah dah. Susah ke senang? Lam senang. Senang, lam senang, betul. Mudah. Jadi apa? Idlaq. Kemudian ada lagi tak tambahan daripada sifat lawan? Apa dia? Sifat tunggal dia satu. Inhiraf. Inhiraf. Ya, inhiraf. Satu Betul Rasa satu je. Okey. Betul lah tu. InsyaAllah. Betul Okey. Ada tak huruf yang ada? Okay, terima kasih Mak Ngah. Ada tak huruf yang ada? Tadi maksudnya lam tu dia ada 6 lah. Ada tak huruf yang ada 7 sifat? Ada. Ra. Huruf apa? Betul. Huruf ra. Sebab huruf ra ada tambahan sifat tunggal sebanyak 2. Iaitu dan takrir. Inhiraf dan Safir dan takrir. Safir tak ada ra. Soal takrir dan takrir. Inhiraf. Inhiraf dengan takrir. Okey. Satu lagi. Siapa nak? Last. Ada soal lagi lah. Ada soal saja. Takutlah ada yang nak jawab. Rasa macam tak puas tadi jawab sikit sangat. Open je. Tanya siapa nak? Tak ada. Cik boleh kita bagi. Siapa tu? Normah. Ya, saya nak cuba. Okey. Huruf ha dah ada. Ha dah ada. Hamas Ustaz. Hamas, betul? Raqawah. Yang ketiga cerita pasal isti'la ke istifal? Isti'la. Istifal. Istifal. Lagi satu Ismat. Ismat Ustazah. Ismat. Belum, yang keempat tu apa? Itba' ke infitah? Infitah. Lepas tu Ismat. Dia ada sifat tunggal tak? Sifat tunggal tak ada Ustazah. Tak ada. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Tahniah Kita kena buat selalu macam tu bagi dia ingat sifat ni. Mungkin dia banyak. Tapi apa yang lebih penting adalah ketika amali tu, ketika bacaan tu. Okey, supaya kita dapat baca tengok dengan nota, tengok nota boleh lah, tapi kalau tanpa tengok nota tak tahu nak jawab juga. Boleh, insya-Allah. Cuba ingat step tu. Yang pertama cerita pasal nafas, kedua pasal suara, ketiga pangkal lidah, atau tengah lidah dengan tepi tu, kemudian huruf mudah, huruf susah. Itu saja. Kita cuba ingat benda tu saja. InsyaAllah. Kalau macam tak tahu pun, tak hafal pun, kita cuba bayangkanlah huruf tu ada nafas ke tak ada nafas. Boleh insya-Allah. Nama-nama boleh. Okey? Doakan. Baik, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, kita berhenti kat situ. Dah habis dah makhraj dan sifat, bolehlah kita ulang balik buku ini daripada awal lah. Okey, kalau ikut bab pertama ni pengenalan kepada ilmu tajwid, saya tinggal
kita masuk terus kepada hukum nun mati dan tanwin. Okey, muka surat 58 untuk minggu depan, insya-Allah. Okey. Saya terfikir juga minta peserta yang bentang. Nanti kita bincang dalam grup. Bentang nanti saya betulkanlah kalau ada yang salah ataupun saya nak tambah apa-apa. Okey, bila kita bentang, kita bercakap, dia akan lebih mudah untuk ingat, insya-Allah. Okey, wallahu a'lam bissawab. Soalan? Kalau tak ada, saya minta untuk tutup dulu ya. Tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum. Ustazah muka surat 58 kan nanti? Ya, insya-Allah. Nun mati. Salam. Wa iyyak.